Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wasiat-wasiat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-71, 72 dan 73 dari surah Yasin. Andai tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, buka pada jilid yang ke-8, muka surat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Tuan, perempuan muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian. Jadi nikmat yang Allah berikan dalam bahagian ini dihadirkan di hadapan depan mata kepala kita seolah-olah satu tayangan hidup. Dan inilah kekuatan yang daripada Al-Quran, seperti disebut oleh para ulama lughah di sudut i'jaz lughawi. Contohnya Abdul Qahir Jurjani dalam tafsirnya, dalam kitab yang terkemuka itu, dalam i'jaz Asrarul Balagha, dan dihuraikan lebih lanjut oleh Sayyid Qutub dalam kitabnya Taswirul Fanni. Inilah kekuatan yang daripada Al-Quran untuk dia menghadirkan di hadapan kita setiap scene itu, gambar itu, seolah-olah ia bergerak untuk mereka fikirkan. Dan bukanlah satu benda yang bijak untuk mengajar bab kambing, dibawa masuk kambing dalam kelas oleh seseorang guru. Memadailah untuk dibacakan, digambarkan untuk akal itu berfikir. Jadi tujuan fahum laha malikun ini adalah satu uslub dalam bahasa Arab untuk menunjuk kepada pemberian secara penuh, menekankan erti manfaat dan nilai binatang itu supaya ia hadir dalam minda sebelum mengingatkan mereka tentang nikmat pemilikannya. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan rakub yang digunakan dalam ayat 72 ini, rakubuhum. Rakub ini bahasa Arab wazannya fa'ul, tapi maksudnya markub. Kerana dalam bahasa Arab perkataan rakub ini wazan fa'ul ada hadir dalam bentuk halub, contohnya dipanggil naqa halub, unta yang boleh diperas susunya. Mahlub, asalnya mahlub, tapi digunakan yang dipanggil tidak mengikut qiyas, halub, hasur contohnya. Ia bermaksud maf'ul. Jadi ada juga dibaca oleh Ubay dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma rakubatuhum. Tapi maksudnya sama. Jadi dalam konteks hari ini nak menunjukkan kepada kita nikmat penciptaan binatang ni tadi, bahawa mereka dapat menaikinya. Dalam bahasa Arab kalau kita lihat, bila Allah menyebut perkataan di sini mimma amilat aidina an'ama, ini satu isti'arah tamthiliyah, iaitu menyerupakan buatan Allah SWT dalam menciptakan dan bentuk sesuatu, disamakan dengan seorang yang mengerjakan satu dengan kedua tangannya. Artinya menyempurnakan sebaik mungkin. Macam seorang itu masalah, lalu dia kata ini air tangan saya, nak menceritakan bahawa itu sentuhan dia. Maka dalam fokus ayat ini menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan itu adalah khusus Allah jadikan untuk manusia. Begitu maksudnya. Ini dari sudut majaznya. Dan kemudian walahum fiha manafi'u wa masharib. Ini penyebutan bahagian ini, frasa ini setelah faminha rakubuhum. Ini bentuk satu sebutan bersifat umum selepas khusus, zikrul am ba'al khas. Ini juga satu pendekatan dalam uslub balaghah. Kemudian datang afala yashkurun. Ini merupakan satu istifham inkari, ditujukan satu bentuk cercaan kepada musyrikin, kecaman buat mereka. Selepas kamu memiliki segala nikmat ini, kamu lihat, kamu memperoleh, mereka boleh memiliki mungkin ribuan ekor kambing di kawasan jajahan ternaknya di Argentina, di mana tempat dalam dunia, di Asia Tengah ataupun di Australia, golongan ini. Apakah kamu tak fikir mengapa Allah Ta'ala jadikan ini untuk kamu? Kamu tak fikir ke siapa yang beri kepada kamu nikmat ini? Wahum lahum jundum muhdharun. Ini bukan satu kalimah tasbih baligh. Dalam bahasa Arab, tashbih itu ada berbagai-bagai bentuk. Ini tashbih baligh. Maksudnya, sebagaimana tentera yang berpasukan itu mengabdikan diri dan membela tuannya.
Kerana bagi orang-orang kafir itu, bahagian mereka meletakkan berbagai-bagai Tuhan. Macam kisah Nabi SAW bertemu dengan seorang ketua di kalangan Quraisy yang nak berdebat dengan Nabi isu ketuhanan. Lalu Nabi bertanya kepadanya, Husain, namanya Husain, Husain, berapakah Tuhan yang kamu sembah? Jawapannya 7 Tuhan. Berapa di langit, berapa di bumi? Jawapannya 6 di bumi, 1 di langit. Kalau hujan tak turun, dengan siapa engkau minta? Wahai Husain, kam ta'bud yawman ilahan? Qala 7, 6 fil ard wa 1 fis sama'. Qala fa'yuhum tu'ad li raghbatika wa rahbatik. Di mana satu kamu akan minta tolong? Kalau dalam keadaan susah atau payah kamu, kesenangan, kesan, dapat anak, tak dapat anak, kemarau dan sebagainya. Qal ladzi fis sama'. Dalam hadis Tirmizi ini, bahawa beliau menjawab kepada Rasulullah SAW, kalau Tuhan ini nak diminta kepada yang ada di langit. Habis yang ada di bumi, 6 orang tu buat apa, wahai Husain? Maka dia tak dijawab, bungkam dia dengan soalan yang ditujukan Nabi SAW kepadanya. Maka Nabi mengajar kepadanya, wahai Husain, mahu tak engkau kalau engkau masuk Islam, aku ajar kepada kamu 2 kalimah. Kau baca doa ini, Allah memberi manfaat untuk kamu. Maka masuk Islam Husain ni, tuan-tuan, dimupakan bapa kepada Imran bin Husain. Imran ni masuk Islam lebih awal daripada ayahnya. Maka Nabi pun mengajar kepada Husain, Hasad Yanun, ejaannya. Maka beliau pun diajar Nabi SAW doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjuk dan selamatkan aku dari kebodohan diriku sendiri, kejahatan diriku sendiri. Jadi ayat ini merupakan lanjutan kecaman kepada kaum musyrikin yang bersifat lengah dan tak mahu memperhatikan kekuasaan yang Allah tunjukkan terhampar di mana-mana. Sifat derhaka mereka ni tidak mensyukuri nikmat yang dianugerahkan pada mereka, termasuk Allah menundukkan untuk mereka binatang ternak ni semua, tidaklah sebesar penderhakaan mereka yang disebut oleh ayat-ayat yang menyatakan, dan mereka memaksa seorang itu menentang fitrah kesucian yang dianugerahkan Allah kepada setiap insan, sehingga mereka mengambil untuk disembah selain daripada Allah SWT. Ini dapat kita faham dalam ayat bila Allah menyatakan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, bahawa mereka ni mengambil selain daripada Allah SWT untuk menjadi sembahan-sembahan. Ini dalam ayat 74, 75 dan 76 selepasnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan. Bahala-bahala itu tak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menjadikanmu, sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ini lanjutan daripada bahagian yang lalu ketika Allah menyebut tentang nikmat-nikmat yang berikan berupa haiwan ternakan itu, yang telah kita nyatakan bagaimana manusia boleh membela ratusan ekor unta, mungkin ratusan kambing, lembu, tetapi mereka tidak mampu untuk menundukkan binatang lain sebanyak itu. Serigala, harimau contohnya, ataupun anjing sekalipun, mereka takkan dapat kumpulkan sebanyak itu. Maka bahkan lalat yang kecil itu mereka tak mampu untuk menundukkannya, tetapi Allah beri pada mereka haiwan yang besar daripada mereka, seperti lembu, seperti kerbau contohnya. Ini an'am, binatang-binatang ternak. Jadi apabila mereka masih lagi ingkar, dan keingkaran itu diteruskan lagi dengan sikap mereka, kebejatan yang mereka lakukan, iaitu mereka mempersoalkan dan mereka menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah SWT itu dengan harapan kiranya dalam bentuk apa yang dia sembah itu dapat menolong mereka. Jadi maknanya sembahan-sembahan itu saya langsung atau tidak langsung tidak dapat menolong mereka sebenarnya. Padahal sembahan-sembahan itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka yang menyembahnya. Ini terjadi di negara China sebagai contohnya. Berapa puluh tahun lalu mereka telah menemui di bawah bumi sekumpulan batu yang membentuk tentera-tentera yang telah pun dibuat oleh maharaja-maharaja seperti itu dengan tujuan untuk menjaganya. Patung-patung berhala itu dianggap sebagai tentera untuk menjaganya, ataupun sebaliknya. Jadi jundun yang dimaksudkan di sini sama ada patung berhala itu dapat melindungi mereka daripada perkara-perkara keburukan, ataupun mereka sendiri yang akan mempertahankan rumah-rumah berhala mereka itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengutuskan para sahabat, contohnya Khalid Walid, contohnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhum, contohnya bagaimana Nabi telah mengutuskan Mughirah bin Syu'bah untuk merobohkan patung berhala di tempat masing-masing. Maka ada sebahagian daripada kaum yang belum masuk Islam itu, mereka mempertahankan patung itu.
Cuma mereka menjadi takut melihat kebanyakan sahabat handai kaum mereka telah masuk Islam. Tapi ada juga yang masih mempertahankannya. Contohnya ketika Mughirah ingin merobohkan, maka datanglah sebahagian daripada kaumnya itu mempertahankannya. Berkata, Mughirah, patut tak kau merobohkan patung menjadi sembahan datuk nenek moyang kita yang telah beri pada kita perlindungan, beri pada kita zuriat, beri pada kita kekayaan sebelum ini. Tak dipedulikan oleh sahabat-sahabat ini, lantas dirobohkan. Tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi perkataan Jundun yang dimaksudkan ini sama ada merujuk kepada patung-patung itu yang bertindak sebagai pelindung untuk mereka, membendung, mengelakkan, menyelamatkan mereka daripada segala bentuk ketakutan, atau mereka sendiri yang menjadi pelindung kepada patung-patung itu dari binasakan. Kedua-duanya mungkin, seperti disebut oleh para ulama tafsir. Cuma kita sebagai orang Islam berbeza daripada puak kafir musyrik ini, bahawa mereka beranggapan patung-patung yang dijadikan itu, yang disembah itu, diletak di mana tempat ceruk dalam rumah, di rumah ibadat dan sebagainya, bahkan dipakai di leher untuk menghilangkan ketakutan dan menyelamatkan mereka dari kesialan. Tahu tak tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa doa yang dianjurkan Nabi SAW kalau kita berada dalam ketakutan? Contohnya kita pergi musafir jauh dan kita bimbang rumah kita mungkin diapa-apakan. Kita boleh lihat dalam viral bagaimana motosikal dicuri, rumah dibuka, rumah dipecahkan, mereka tak bertanggungjawab. Ada satu peristiwa berlaku seperti diriwayatkan oleh Ibn Sunni. Seorang lelaki telah datang kepada Abu Darda dan berkata kepada Abu Darda, "Hai Abu Darda, kawasan rumah kamu terbakar Abu Darda. Qad ihtaraka baituk." Faqala mahtarak. Kata Abu Darda, sahabat Nabi yang faqih ini, tak, rumah aku tak terbakar. Dengan penuh keyakinan. Padahal orang itu mengkhabarkan dekat area kawasan rumahnya semua rumah terbakar. Kata Abu Darda, "La, mahtarak. Lam yakunillahu azza wa jalla yaf'ala zalik." Allah tidak akan melakukan demikian pada rumah aku walaupun rumah orang lain semua hangus terbakar. Bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah SAW, man qalaha awwala nahari lam tusibhu musibatun hatta yumsi. Kerana aku beriman dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, bahawa siapa yang baca doa ini pada waktu pagi, maka Allah akan selamatkan segala hartanya daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam maksudnya, sampai keesokan hari maknanya. Wa man qalaha akhir an-nahar, siapa yang kata pada waktu malam, lam tusibhu musibatun hatta yusbih. Siapa kata waktu petang, maka Allah akan menyelamatkan hartanya itu sampai ke pagi esok. Ucapkan lepas subuh, ucapkan lepas asar. Apakah doanya wahai Abu Darda? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ini bukan sayyidul istighfar tuan-tuan ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Jadi kata Abu Darda dengan penuh keyakinan, ini berlawanan daripada si kafir musyrik yang terpaksa bergantung dengan Tuhannya berbagai-bagai, satu di leher, satu dalam kereta, satu di rumah, satu di pejabat, satu di kebun mungkin, satu di tempat perniagaannya. Tak, kita orang Islam memadai untuk mengucapkan satu kalimah sahaja. Ya nampak panjang, betul, tapi kebanyakan kalimah ini telah pun dihafal oleh kita secara tak perasan sebenarnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini sebahagian daripada sayyidul istighfar. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ini perkataan biasa. Masya Allah. كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ya Allah, Engkaulah Tuhan aku, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Engkau. Kepada Engkaulah aku tawakal. Engkaulah Tuhan pemilik arasy yang maha agung. Apa yang dikehendaki olehmu wahai Tuhan terjadi, apa yang tidak dikehendaki olehmu tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kekuasaanmu sahaja wahai Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, maha agung. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahawa Allah Taala di atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah telah meliputi pengetahuannya akan segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min nasiyatiha. Dan segala keburukan yang kau miliki pegangan terhadap ubun-ubunnya. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Sungguhnya Tuhanku atas jalan lurus. Doa ini tuan-tuan, seperti yang disebutkan tadi, menyelamatkan. InsyaAllah kita akan belajar lebih lanjut apakah implikasi doa ini dalam kisah Abu Darda ketika rumah orang lain semuanya terbakar. Hadis ini ada dalam riwayat Ibn Sunni
Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.